pendidikan tinggi. Setiawangsa sekali lagi ingin mengulangi tentang isu PTPTN. Ini satu bom jangka yang akan memberi kesan bukan sahaja kepada kebajikan graduan. Ya, sudah tentu itu prioriti kita, tetapi ia juga akan mengheret sistem kewangan negara. Ya, kerana bila sudah puluhan bilion ringgit ya, ada di dalam sistem PTPTN, ya, apa-apa masalah yang berlaku sudah tentu akan memberi kesan yang besar. PTPTN untuk diteruskan, mereka berharapkan hari ini pinjaman komersial daripada bank, mereka juga mendapat pinjaman daripada badan-badan kewangan yang lain. Jika kita ikuti, PTPTN ini dicetus oleh Menteri Pendidikan ketika itu Najib Razak pada Perhimpunan Agong 1995. Ramai yang mengulas tentang isu graduan menganggur dan ini tentu juga satu isu yang serius. Namun sebaik sahaja mereka dapat kerja, ya, mereka akan berdepan dengan soal macam mana nak membayar semula PTPTN. Sebab itu sebelum ini ya, kerajaan ada memperkenalkan dasar menggalakkan pembayaran hutang PTPTN dengan sokongan dan bantuan majikan dengan memberikan insentif pengecualian cukai kepada majikan yang sama-sama ya, membayar hutang PTPTN kaki tangan mereka. Namun, sehingga 8 November 2021, hanya sebanyak RM779,681 yang dibayar. Sedangkan, macam saya sebut tadi, jumlah hutang PTPTN telah mencapai kadar puluhan bilion ringgit. Jadi dasar ini tentu kita perlu lihat semula bagaimana kita nak menjayakannya. Seterusnya, ya, mau tidak mau kita perlu satu dasar yang lebih radikal, termasuk mempertimbangkan penghapusan hutang PTPTN secara bersasar untuk golongan B40 yang menepati syarat tertentu. Maka ini akan membebaskan graduan-graduan yang dalam keadaan B40 untuk meneruskan kehidupan mereka. Begitu juga kita perlu melaksanakan sebaik-baiknya dasar pembayaran PTPTN berdasarkan pendapatan graduan. Ini telah dimulakan di Australia dan dibuat United Kingdom dan banyak negara dan telah diusulkan ketika era Pakatan Harapan dahulu. Cuma sepatutnya bagi saya kita kena ada pendapatan minima yang lebih tinggi. Ya, yang pernah dicadangkan oleh pemuda Pakatan Harapan, pendapatan minima RM4,000. Selepas RM4,000 baru pembayaran semula PTPTN dimulakan. Dan apabila pendapatan meningkat RM6,000, RM8,000, RM10,000 dan seterusnya sebulan, kadar peratusan pembayaran untuk PTPTN juga perlu dipertingkatkan. Dan perlu ada tempoh pembayaran semula maksima, contohnya 15 tahun, supaya selepas itu graduan akan bebas hutang selepas masa tertentu. Ini bukan cadangan-cadangan baru, ia juga pernah diutarakan oleh pengkaji Wee Kok Hin di dalam tulisannya di The Centre. Sebaliknya, amalan biasa di Malaysia yang kita teruskan dalam Belanjawan 2022 ialah memberikan diskaun untuk pembayaran penuh atau sebahagian besar pembayaran. Ini bukan macam saman trafik yang kita selalu kecoh hujung tahun dapat diskaun dan sebagainya, tapi ini jumlah hutang yang besar dan mereka yang mampu membuat pembayaran penuh biasanya ialah mereka daripada keluarga menengah ataupun keluarga atasan. Tidak adil bagi mereka yang di B40 yang tak mampu nak membuat bayaran selonggok ya, untuk perlu membayar pada kadar yang lebih mahal. Menurut survey yang dibuat di The Centre, 57% graduan mengatakan kerana hutang PTPTN mereka melambatkan pembelian rumah. 82% menyatakan golongan miskin tidak patut berhutang untuk mendapat